Banyak ni lagi. Belum buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini. Ni pertama kali kuliah maghrib. Kuliah maghrib di Masjid Balik ni rasa macam boleh macam mana.
SOP sampai isyak ke apa? Kan setengah jam. Isyak. Ni lah nak SOP tu. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menggunakan buku susunan doa dalam Al-Quran yang saya namakan Fathur Rahman, Qasas wa Tafsir Ad'iyatil Quran, kisah-kisah dan tafsiran pada doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi kita himpunkan ada lebih kurang 60 doa dalam Al-Quran, dan di semua doa-doa ni dia ada kisah-kisah yang tersembunyi di sebaliknya. Itu yang menarik itu. Dan pada malam ni kita akan sambung pada doa yang ke-28. Doa yang ke-28 pada muka surat 157. Doa yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Maksudnya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sembahyang. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim surah 40. Ayat ke-40. Surah Ibrahim ayat ke-40. Apakah kisah di sebalik doa ni? Doa ni kita boleh panjat tuan-tuan, doa yang kita boleh minta. Apa maksud dia? Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikan untukku muqimas salah, jadikan aku sallallahu alaihi Muhammad dan anak cucuku, zuriat keturunanku, muqimas salah, orang yang tetap mendirikan sembahyang, wa min dzurriyyati, dan zuriat keturunanku juga. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah, sallallahu alaihi wasallam, perkenankanlah doaku ini. Kisah ini, doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah sebenarnya, siapa yang panjat doa ni? Yang memanjatkan doa ni ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya Allah menjadikannya, dirinya, seorang yang sentiasa bersyukur dengan mengerjakan ibadah dan ketaatan. Ingat, bila kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, salah satu daripada nikmat, salah satu daripada bentuk mensyukuri nikmat yang Allah bagi dekat kita ialah dengan kita melakukan ketaatan. Apa nikmat yang Allah bagi kita? Yang pertama sekali, kita menunjukkan kesyukuran dengan kita melafazkan lafaz syukur. Allah bagi nikmat mata, tangan, kaki, nikmat makanan, nikmat kehidupan, nikmat kenderaan, nikmat keluarga, senaraikan segala nikmat dalam hidup kita. Pertama sekali bila dapat nikmat, cara nak tunjuk lafaz, cara nak tunjuk kesyukuran atas nikmat yang Allah bagi kita, pertamanya ialah melafazkan kesyukuran. Macam mana lafaz syukur tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kita kata macam-macam kata terima kasih lah. Ya, orang bagi sesuatu kita kata terima kasih. Tapi bila Allah bagi sesuatu kat kita, kita kata Alhamdulillah. Dalam sebut lafaz syukur tu, Allah bagi lagi pahala kat atas. Bukan sikit-sikit. Kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad. Dapat apa ni? Dapat memenuhi ruang, tamlaul mizan, memenuhi ruang timbangan mizan. Nah, kita jumpa kawan kita bagi barang kita. Terima kasih nah. Terima kasih. Dia bagi barang lagi satu. Kita, dua dah. Terima kasih nah. Dia bagi barang lagi satu. Jangan jumpa orang macam tu. Memang tak ada lah orang macam tu. Tapi Allah macam tu. Dia bagi nikmat kat kita, kita kata terima kasih kat dia dengan kata Alhamdulillah. Dia bagi pahala lagi kata. Ada ganjaran lagi. Dan pahalanya bukan sikit-sikit, memenuhi ruang timbangan mizan. Yang kedua, cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi kita ialah dengan kita melakukan ketaatan. Kita guna semua nikmat yang kita dapat tu, kita guna balik dengan ketaatan. Nah, Allah bagi, Allahumma salli ala sayyidina tubuh badan kita guna untuk sembahyang. Allah bagi salli sama keluarga kita didik keluarga kita tu untuk dengan didikan agama yang sempurna. Allah bagi salli ala sayyidina Muhammad kenderaan, kita gunakan kenderaan kita untuk ke masjid, untuk melakukan ibadat di sisi Allah. Gunakan nikmat kita dapat tu untuk ketaatan. Itu bentuk kita menzahirkan kesyukuran atas nikmat yang Allah bagi kita. Yang ketiga, Allah bagi nikmat kita, tinggalkan maksiat. Jangan gunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan.
Maka ini juga bentuk mensyukuri nikmat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam doa apa ni? Dia minta supaya jadikan dia ni orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah bagi dekat dia dengan dia melakukan ketaatan. Minta, ya Allah, jadikan aku ni orang yang mendirikan sembahyang. Jadikan aku ni orang yang mendirikan sembahyang. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa dia minta macam tu? Sebab dia nak tunjuk kesyukuran dia atas segala nikmat yang Allah bagi kat dia. Jarang kita minta macam tu kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan kita minta. Kita minta apa ni? Ya Allah, tambah nikmat. Ya Allah, bagi murah rezeki. Ya Allah, kita bagi. Tapi jarang kita minta, ya Allah, dengan rezeki yang kau bagi ni, Allah, aku nak bagi, aku nak tambah ibadat. Aku nak diri sembahyang. Jangan kita minta lagu tu. Sebab tu tuan-tuan, tips nak kaya ni tuan-tuan ialah tuan-tuan minta balik ke Allah. Bukan minta banyaknya bisnes yang maju, tapi tuan-tuan minta nak bayar zakat dengan perniagaan yang maju. Seorang tu pergi jumpa tok guru saya. Dia kata, Ustaz, berniaga ni naik turun, tak tahu lah Ustaz, berniaga tutup, berniaga tak jadi. Dia kata, niat niaga kali ni, buka yang baru ni, niat nak bayar zakat. Tak usah niat nak kaya, tak usah nak minta, ya Allah bagi bisnes maju, tapi niat mula berniaga ni minta nak bayar zakat. Dia kata, sungguh. Pasal apa? Pasal kalau dah boleh bayar zakat, maksud dia berniaga tu maju lah. Kalau berniaga tak jadi, tak bayar zakat lah. Betul ni? Jadi indirectly minta macam tu. Dan kita nak menunaikan ibadat di sisi Allah, menunjukkan kesyukuran. Maka semenjak daripada hari itu, alhamdulillah tuan-tuan, berniaga makin maju. Sebab niat tu, set tu kena betul. Itu tuan-tuan, masalah azimat, cuba kita nak minta macam mana Nabi Ibrahim AS minta nak tunjuk kesyukuran atas nikmat yang dia dapat. Dia kata nak minta untuk mendirikan sembahyang. Baginda berdoa dengan menyatakan keazamannya untuk mengerjakan ibadat solat supaya dijauhi daripada sifat malas mendirikan ibadat solat. Kita dalam banyak-banyak ibadat yang dia nak minta, yang boleh minta, ni minta sembahyang. Pasal apa? Pasal Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, afdalu a'mal as-salah. Amal yang paling afdal ialah sembahyang. Pasal apa amal paling afdal dalam sembahyang? Sebab semua jenis amalan terkandung dalam sembahyang. Tuan-tuan baca Quran. Baca Quran satu amalan kan? Dalam sembahyang ada baca Quran. Tuan-tuan zikir, takbir, tahmid, tahlil. Takbir, tahmid, tahlil, dia. Lagi tasbih. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, semua adalah sembahyang. Tasbih adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Takbir adalah Allahu akbar. Tahmid adalah alhamdulillah rabbil alamin. Tengok ni. Tahlil adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan lagi apa? Selawat. Selawat pada Nabi SAW. Ka'ab tanya berapa banyak nak selawat. Nabi kita selawat. Selawat sebanyak mana? Kau nak selawat sepanjang hari tu, kau nak selawat pada Nabi SAW. Man salla alayya salatan, siapa yang berselawat padaku satu kali, Nabi Allah akan selawat pada 10 kali. Hebat selawat ni. Antara amalan paling hebat selawat. Ada tak dalam sembahyang? Ada dalam sembahyang. Baca Quran, doa, ada doa dalam sembahyang. Ada. Sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu punya panjang tu doa tu waktu duduk antara dua sujud. Tengok ni, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus. Tu doa dalam sembahyang lagi. Tengok ni dalam sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa-doa kita dalam sembahyang, kita tak perasan. Tuan-tuan, jadi semua jenis ibadat, zikirnya, baca Qurannya, doanya, sallallahu alaihi wasallam, semuanya terkandung dalam satu ibadat nama sembahyang. Sebab tu kalau nak bangkit qiyamul lail, kita boleh buat macam-macam amalan. Tapi yang paling afdal tetap buat sembahyang. Pasal semua amalan dah duduk dekat dalam tu dah. Sebab tu Nabi Ibrahim AS minta apa? Dalam banyak-banyak yang dia nak tunjuk menzahirkan kesyukuran atas nikmat yang Allah bagi dekat dia. Dia minta untuk dia nak buat ibadat. Bagi dia kuat untuk buat ibadat. Dan dia pilih dalam ibadat yang dia ada, dia minta satu, nama dia sembahyang. Sebab dalam sembahyang itu terkandung semua jenis ibadat. Nabi Ibrahim pun memohon pertolongan Allah agar keazaman itu terlaksana dan doanya pun termakbul. Minta, bukan setakat minta, ya Allah tolonglah, ya Allah tolong, ya Allah bagilah, ya Allah bagi Allah.
last kali dia sambung apa? Rabbana wa taqabbal du'a. Boleh dia berhenti tadi je? Boleh. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dhurriyyati. Boleh je tak berhenti dekat situ? Boleh lah. Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sembahyang. Boleh tak berhenti tu? Boleh berhenti. Tapi tak puas berhenti kat situ. Nak minta lagi. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, dan terimalah doa kami ni. Ni satu dia panggil apa? Statement, satu keazaman yang dia sungguh-sungguh nak buat dan minta supaya doa ni Allah pandang, Allah makbulkan. Nah, kesungguhan dalam berdoa. Sebab tu ada adab-adab bila kita berdoa, tuan-tuan. Bila kita berdoa ada adab-adab dia. Apa adab berdoa? Yang pertama, ikhlas doa tu kerana Allah, bukan sebab apa-apa. Yang pertama, ikhlaskan doa tu kerana Allah. Yang kedua, antara adab kita berdoa, tuan-tuan, ialah memilih waktu-waktu makbul doa. Ni ulama susun ni berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad, fadhakara ar-rajul yutilu safar atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi. Tu doa dia. Panjang lagi doa tu. Yang pertamanya ikhlas doa tu kepada Allah. Yang kedua, cari waktu makbul doa. Waktu hujan tengah lebat, waktu permusafiran. Ni musafir lah ni. Imam Metro kuliah ni musafir ni. Tadi dia mesyuarat dekat Melaka. Mesyuarat kat Melaka. Saya tuan-tuan doa-doa ni nak pergi jadi. Ni nampak nak jadi ni. Nampak macam nak jadi dah. Saya dah cita-cita. Saya ada construction company kan. Saya ada construction company ni. Saya buat construction company pasal saya duk buat madrasah saya tu. Saya ingat dah belanja hampir 7 juta dah. Madrasah saya dekat Bandar Baru tu kan. Jadi daripada duk orang buat, baik saya buat sendiri. So saya tubuhkan construction company dan apa-apa development dalam madrasah saya buat sendiri. So duit tu pusing-pusing masuk balik kat madrasah balik. Jadi sampai tu ada orang duk buat nak buat renovation rumah lah, nak pergi buat rumah ke, nak pergi tambah rumah ke, apa-apa berkaitan kontrak ni kami ambil, kami buat. Masuklah tender sana, masuk tender sini. Dan cita-cita saya, antara cita saya waktu saya mula-mula buat construction ni, saya nak buat satu perkampungan Islam. Saya nak buat satu macam perumahan. Tapi perumahan ni dia konsep orang mengaji. Saya nak buat satu masjid kat tengah. Jadi makcik-makcik mana orang-orang yang dah pencen-pencen tu, dia beli rumah kat dalam tu, kami susun pengajian kat dalam tu, kami buat. Tapi dia belilah rumah tu. Dia macam perumahan lah. Konsep dia mungkin macam Raudhah Bil dekat tu, tapi tak samanya tu. Pasal saya nak susun pengajian dekat dalam tu. Kita buat masjid dulu, dia bayar macam maintenance fee tiap bulan sebab kita ada gated community tu. Kemudian maintenance fee tu kita guna balik untuk lantik seorang imam tu boleh mengajar Quran. Lepas tu kita susun kuliah ngajian. Lepas tu rumah-rumah, setiap rumah tu saya buat rumah, saya dah design, minta dengan arkitek untuk design rumah ni, rumah yang sesuai dengan cara Islam. Maksud dia bila tetamu masuk, tetamu tak nampak bilik. Ni penting kan? Ni kita rumah kita tak masuk-masuk dah nampak bilik depan. Anak-anak perempuan kita nak masuk nak keluar apa sebagainya, terdedah aurat, buka-buka nampak katil, nampak tempat tidur apa semua. So rumah konsep dia bila masuk-masuk dia mesti ada ruang tetamu. Ruang tamu ni dia tak nampak ruang keluarga dekat dalam. Ruang keluarga dekat dalam. Daripada ruang keluarga tu baru ada pintu akses masuk ke bilik. Antara benda yang lain lagi, tandah dengan bilik air mesti kita asingkan. Bagi asing supaya senang. Tempat wuduk ada siap, tempat solat kena consider lah sebagainya. Dan saya minta kat arkitek ejah rumah tu bagi betul dengan kiblat. Tengok layout tadi ni macam lari sikit. Ejah rumah tu bagi dia hampak sejadah tu, bukan sengit lah, hampak sejadah tu betul dengan kiblat. Itu. Kemudian bukan setakat tu, saya buat bagi ada satu masjid dekat tengah tu, dan daripada rumah nak akses ke masjid dia tak payah pusing jauh-jauh. Setiap rumah dia mesti ada akses direct ke masjid, direct ke masjid. Itu yang kita bincang. Dan subhanallah, takdir oleh Allah, tuan-tuan, Allah dorong saya sampai dekat Melaka. Baru ni tadi meeting kali kedua, alhamdulillah, duduk dengan dia, kami pergi tengok tanah dah, subhanallah. Tepi sungai apa yang hang tuah ni? Sungai Duyung. Tepi betul-betul tepi Sungai Duyung tu. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pergi tengok dah tanah hari ni. Tuan-tuan doalah. Kalau tuan-tuan yang nak pencen, tuan-tuan insya-Allah. Itu cita-cita saya, dan insya-Allah biiznillah mudah-mudahan capai. Dan semua ni kalau jadi projek ni, dana dia akan masuk balik ke madrasah. Itu matlamat dia.
Kan? Sampai bila nak kutip wakaf? Sampai bila kita boleh korang? Biar dia boleh generate dana dia sendiri. InsyaAllah. Tuan-tuan, salih semak tu daripada sana tadi ni. Habis berbicara pergi tengok site, mau pergi tengok pederah tuan-tuan. 18 ni abang korang. Ni dia ada time dia slow apa? Semua tu dia slow. Mata dia mau. Sempatlah tuan-tuan salih semak, alhamdulillah sampai syak pukul 8 tuan-tuan pun habis semayang saya terus. Sagi saya jamak asar. Sagi saya jamak takhir. InsyaAllah. Tuan-tuan salih semak dia waktu musafir, waktu makbul doa. Ni waktu makbul doa ni. Ya Allah permudahkanlah. Faham ni? Salih semak tuan-tuan. Jadi Allah salih semak yang pertama waktu musafir. Yang kedua, waktu antara adab kita berdoa ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengangkat tangan. Dan merendahkan diri di depan Allah. Bila kita berdoa ni kita perendah diri. Jangan doa angkat diri. Tengok macam mana yang disebut Nabi SAW sebut asy'atha aghbar. Pelekeh diri dia. Lekeh diri dia. Macam orang minta lah. Kalau kita nak minta benda ke orang, kita cakap, tolonglah saya lampak ni, tolonglah saya tak ada apa-apa ni, saya semekin makan semekut duduk semejit. Nah, tu macam orang utara tak faham. Ni dia miskin dia kata semekin, biskut dia kata semekut, masjid dia kata semejit. Jadi dah semekin makan semekut duduk semejit. Betul-betul nak abang kita terus semua tu. Ni abang man tak faham ni. Faham lebih kurang kan semejit tak? Tu betul lantai. Jadi tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan bila minta, kita pun jadi kesian. Ada orang minta apa? Tolonglah bagi saya sikit ni, BMW saya tak cukup nak bayar bulan ni. Pakai tak bayar tuan-tuan. Ni. Jadi sama juga kita dengan Allah. Bila kita nak berdoa, nak minta pada Allah, kita perendah diri. Ya Allah, dosa aku banyak ya Allah. Suruh kau suruh buat kebaikan, aku masih melakukan kemaksiatan ya Allah. Tolong ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Aku ni ya Allah, apa nak jadi dengan aku, tak kerasnya hatiku. Tu cara minta kepada Allah. Ada orang minta kan, ya Allah tolonglah ibadat banyak sangat dah ni, tapi bila nak makbul? Qiyamul lail setiap malam duk buat ya Allah. Hari ni khatam Quran 30 juzuk. Tak payah duk sembang tinggi kat kita. Kita perendah depan Allah. Tu adab kita berdoa. Faham tak ni Ustaz Ismail? Lagi apa lagi adab kita berdoa? Angkat tangan. Angkat tangan. Dia angkat tangan ni sungguh-sungguh angkat tangan. Letak tapak tangan tu elok ni bagi tadah ke langit. Itu cara angkat tangan. Ataupun lil wajh, menghadap ke muka. Sama ada menghadap ke muka ataupun menghadap ke langit. Sebab orang kata ulama menyebutkan kiblat doa ialah langit. Jadi angkat tangan Ustaz Ismail. Faham ni? Sama ada renggang ke, dekat ke gitu. Tu adab. Menunjukkan kesungguhan. Kita nak minta. Ini bentuk minta macam ni kan. Kita tolonglah cik, tolong cik. Kita bagi. Ni. Ini tak atas kepala lutut. Kita kepala lutut. Allah, kita duduk khutbah, kita duduk tengok panggil orang ni. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Tu dah. Ibadallah. Tu balik. Pandai dah cakap. 20 tahun punya praktis. Ayat liop leleh. Tidur. Ni. Sungguhlah berdoa sikit. Tutup mulut, pekuk mulut macam-macam perangai. Angkat bagi kemas sikit doa. Minta. Bagi bersungguhlah minta. Nabi SAW doa ni angkat. Sampai jatuh selendang daripada Nabi SAW. Sahabat kata nampak ketiak Nabi SAW yang putih. Maksud angkat tu pun dia angkat. Angkat doa. Sungguhlah berdoa. Lagi Ya Rabbi, Ya Rabbi. Maksud apa? Diulang-ulang nama-nama Allah. Diulang-ulang nama Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Zal Jalal wal Ikram, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman. Ulang-ulang sebut-sebut nama Allah sesuai dengan apa yang kita nak minta. Nah, kita nak minta muwarizqi, Ya Razzaq. Kita nak minta supaya Allah lembutkan hati kita, anak-anak, isteri kita, Ya Latif. Kan? Itulah keadaannya. Diulang-ulang sebut-sebut nama Allah. Dan yang berikutnya tuan-tuan, adab yang lain ialah menghadap kiblat. Antara adab kita berdoa lagi ialah kita menghadap kiblat. Lagi antara berdoa lagi ialah kita berwuduk, duduk dalam keadaan berwuduk. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang berikutnya doa dengan husnudzon, sangka baik pada Allah, yang Allah akan memakbulkan doa kita. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang doa-doa kita, kalau Ustaz minta pun tak dapat dah. Minta pun macam Allah tak tengok, minta pun macam Allah tak pandang. Ni. Bila kita doa, Allah kata, "Ud'uni astajib lakum."
Minta padaku, aku akan perkenankan untuk kamu. Siapa kata? Allah mungkir janji dia tak? Tak, Allah takkan mungkir janji dia. Allah akan bagi bila sampai waktu dia. Ya, kadang-kadang tak kena waktu, belum waktu dia, nanti sampai waktu Allah akan bagilah. Ataupun benda kita minta tu tak kena dengan kita, Allah ganti dengan yang benda lain. Tapi Allah bagi tak? Allah tetap akan bagi sebab Allah janji. Yang berikutnya tuan-tuan, adab ketika kita berdoa ialah jauhi makanan yang haram. Dia ada kesan dalam doa. Saat tanya, ya Rasulullah, mintalah pada Allah agar doa aku mustajab. Ada orang yang jenis doa mustajab, pergi jumpa, tolong Ustaz doa kat saya, mustajab. Hari tu ada seorang mai rumah saya, dia mai ziarah, orang perempuan 2 orang, badan boleh tahan lah. Boleh tahan kan. Saya masing-masing semua. Lepas dia kata, Ustaz, boleh tak tolong doa kat saya bagi dapat jodoh? Saya pun, ya Allah bagilah jodoh kat dia. Apa je gelak lebih. Tak nak kena mengenal gambar ni. Kita berdoa. Tuan-tuan tak sempat 2 minggu telefon, Ustaz, saya on the way nak pergi nikah ni. Oh, real lah. Subhanallah. Semalam dah habis kuliah apa semua, ada satu tempat tu, Ustaz tahu tak? Ni sahabat kita nak kahwin dah. Oh ya kan, yang mana satu? Ustaz, mungkin aku tak perasan dia, tapi hari tu dia minta kat Ustaz tolong doa spesifik dia nak pada perempuan tu. Oh, dapat buat tu. Oh, saya kata subhanallah. Oh, real juga aku ni. Tapi pasal apa saya doa tak makbul lagi? Anak bayar tu. Oh, kadang-kadang tak kenal kat kita. Tuan-tuan sekalian, Allah sebab jadi subhanallah, dah bukan saja melawak ya. Nak cerita tuan-tuan sekalian semua, ada orang yang Allah dia kalau dia doa makbul doa. Macam Allah salli, tuan-tuan jangan lupa minta doa kat saya tu lah. Dia yang tu takdirnya memang Allah jodoh dia, itulah kan. Bukan pasal doa kita pun, kita dosa lama. Ni tuan-tuan Allah salli macam Uwais Al-Qarni. Oh, dia doa makbul. Pasal apa doa makbul dia? Pasal dia khidmat kat mak dia. Oh, khidmat sangat kat mak dia, sayang kat mak dia, maka Allah makbulkan doa dia. Sampai Nabi SAW kata dekat Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa Uwais Qarni, kamu minta doa kat dia. Ada orang saat dia minta, ya Rasulullah, boleh tak doa kat saya, bagi saya ni jenis orang makbul doa, bagi doa saya ni makbul. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, jagalah apa yang masuk dalam perut kamu, dan saya Allah akan makbulkan doa kamu. Jadi subhanallah, rupanya tuan-tuan dia ada kaitan. Apa tu doa ya Allah pasal apa? Pasal apa doa macam tak makbul? Bukan pasal Allah tak makbul, pasal Allah dah janji dah dia akan makbulkan. Tapi pasal apa tak makbul? Bukan pasal Allah tak tunai janji dia, tapi pasal kamu yang makan benda haram. Kamu duk buat benda yang duk halang doa tu pada makbul. Nak ni? Tuan-tuan kadang kiralah sikit duit mana kita dapat. Berkiralah sikit ni apa ni gaji kita tu, kita kerja terang mana, ambil gaji banyak mana, ada time-time kita culah dengan kerja, time-time kita tak pergi kerja. Faham tak ni? Kena semua kena ambil kira dalam kehidupan kita. Jadi subhanallah, dan salah satunya ialah apa sebut ni? Kebergantungan kepada Allah atas doa. Tuan-tuan, demikian yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS. Selepas dia berdoa yang panjang, dia sambung di hujung dia, Rabbana wa taqabbal doa. Ini pengharapan ya Allah, tolonglah makbulkan doa. Isyak kita apa? 43. Okey. Lebih kurang 10 minit lebih kurang 15 minit 13 minit Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Kemudian maksud doa ini jelas menggambarkan perbezaan sikap orang yang tidak beriman dan orang Islam. Nabi Ibrahim sentiasa memohon pertolongan Allah supaya baginda dapat mengerjakan ibadat solat. Ini adalah satu harapan yang besar kepada Allah. Namun orang-orang yang tidak beriman menjauhi ibadah solat dan mendustakan Rasul yang sentiasa mengingatkan mereka kepada Allah dengan sentiasa mengerjakan ibadat solat. Ini beza di antara orang beriman dengan orang yang tak beriman. Orang beriman ni dia minta ke Allah agar Allah pemudahkan ibadat dia. Nah, kalau kita nak tahu kita ni orang beriman ataupun tidak, tenang kita selalu doa itu, ya Allah bagilah aku mudah untuk ibadat. Ya Allah, tuan-tuan pernah dah doa minta, ya Allah bagilah aku rasa khusyuk ibadat tu macam mana? Pernah tak tuan-tuan minta itu?
Sekali-sekali, ya Allah, bagilah aku rasa ni dalam hati tu, rasa khusyuk semayang tu lagu mana, tak tahu. Sebab kita tak pernah rasa khusyuk semayang, kita tak tahu macam mana khusyuk semayang tu sebenar-benar. Macam mana para sahabat Nabi boleh berdiri sampai khatam 30 juzuk Quran, sebab dia rasa manisnya semayang. Dalam riwayat tu cerita tuan-tuan, ulama sebut tuan-tuan, orang yang soleh dia akan dapat nikmat kubur. Tuan-tuan, ibadat ni tak ada lah terhenti bila dia mati. Tapi ada orang yang waktu diberi pilihan, dia duduk dalam kubur lah, dia minta apa? Ya Allah, nak semayang. Pasal apa dia minta nak semayang? Bukan sebab dia nak qadha semayang dia waktu hidup dunia dulu ni. Tak, sebab dia, bagi dia nikmat itu semayang. Semayang tu nikmat. Dia minta nak semayang, ya Allah. Pasal apa minta nak semayang ni? Kan nak offer nikmat ni dalam kubur ni, dapat nikmat pasal dia ni orang soleh waktu hidup dunia. Dia minta semayang pasal semayang bagi dia satu nikmat. Tak teringin nak rasa macam tu. Teringin rasa macam macam mana agak khusyuk semayang ni, macam mana agak sedap semayang, khusyuk sampai cerita Sayyidina Ali ni sampai kena panah, nak cabut panah tu bagi dia semayang. Dia semayang waktu cabut dah. Bila cabut? Waktu tengah semayang lagi. Sampai macam tu punya semayang. Nabi SAW pernah semayang, tuan-tuan, tunduk ke belakang. Saat-saat pergi ke depan. Saat-saat tunduk. Pasal apa Rasulullah sampai pergi ke depan itu? Tadi waktu baca ayat berkaitan dengan syurga, seolah nampak macam buah-buahan syurga kat depan tu. Allah, tuan-tuan. Tu yang tunduk ke belakang tu pasal apa? Pasal subhanallah, tadi waktu baca ayat tentang neraka, rasa macam api neraka kat depan tu. Kita semayang juga, tunduk. Pasal apa tunduk? Lena. Bukan pasal faham, pasal lena. Tengah semayang, mimpi. Waktu sujud, mimpi. Subhanallah, tuan-tuan. Allah Rabbi, tunggu tuan-tuan. Tapi tak teringin kan? Tak teringin kan? Cuba minta. Allah boleh bagi kan, kalau Allah nak bagi ke kita. Ya Allah, bagilah aku rasa sikit, rasa macam mana ibadat semayang ni, macam mana manisnya ibadat, macam mana manisnya semayang ni, macam mana manisnya zikir, macam mana manisnya baca Quran. Nabi SAW sebut tentang halawatul iman. Thalathun man kunna fi wajada halawatul iman. Nabi sebut 3 perkara yang kalau kamu punya 3 perkara ni, kamu akan dapat kemanisan iman, manis iman. Mana iman ni ulama kata apa? Kamu merasakan kelazatan dalam ibadat kamu. Kelazatan, kemanisan dalam ibadat, sehingga kamu akan bersusah-susah untuk mendapatkannya. Bila benda tu sonok, kita buat apa? Sanggup, susah-susah payah pun kita sanggup. Tak ni? Tak lena malam pun kita sanggup. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa sampai tak lena ni? Esok ni saya takut tak lena, saya takut tak terjaga. Manis benda seronok. Kau Goni Aziz pernah ditanya, almarhum Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, waktu dia pergi jumpa dengan pelajar-pelajar luar negara, travel kita, tuan-tuan, kalau travel pada 10-12 jam je guna, jet lag kan, 3-4 hari tu macam melelau, macam bengong gitu kan. Ni orang malam kerja siang aja nak lena, 3-4 hari dulu tu jet lag. Dia sampai sana pukul 3 pagi bangkit tahajud. Pukul 3 pagi bangkit tahajud. Pelajar-pelajar tu tanya, untuk guru tak letih ke? Tak letih ke? Kalau kita letih sangat. Dia kata benda sedap, dia dah rasa sedap, dia tak boleh tinggal. Bukan setakat lekat. Itu salah faham. Kita ni mana? Semayang witir tiap malam, semayang alhamdulillah. Pasal apa? Dah melekat lah. Melekat. Kalau tak buat rasa kosong. Apa tak kena tahu? Oh, tak buat witir lagi. Tu lekat. Dia bukan lekat, dia manis. Ni, dia tak buat tu bukan rasa kosong. Dia tak buat tu dia rasa macam dia kerugian sangat-sangat lah. Benda tu seronok sangat untuk dia. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak teringin rasa tu. Minta bagi rasa manis semayang, bagi rasa sedap semayang, bagi rasa lazat semayang. Minta. Mana tahu Allah bagi kita. Ada orang khusyuk tak pernah sampai mati tak pernah rasa khusyuk semayang. Tuan-tuan, jangan sampai begitu. Jangan sampai macam tu. Kita tak tahu sampai bila kita ni duduk dalam posisi yang ibadat ni. Macam apa tuan-tuan? Macam kita waktu umur 7 tahun dulu. Lah ni
Kalau kita tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, duduk kerja jauh, rumah dengan tempat kerja jauh, rumah dengan tempat kerja jauh, mula-mula tu rasa macam Allah bercinta nak pergi. Hari mula, hari kedua, hari ketiga, lama-lama 5, 6, 7 tahun tuan-tuan duduk pergi berulang tu, orang kata apa? Duduk mana ni? Duduk kat sini. Ni kerja sini. Tak ada apa dah, biasa dah. Dah biasa. Tengok ni. Patutnya kita dah 40 tahun dah semayang, biasa. 40 tahun dah duduk baca Quran, jadi lagu mana? Kalau 40 tahun baca Quran je nak. Lancar lah. Tengok ni. 40 tahun dah duduk baca Quran, 40 tahun dah duduk semayang. Sepatutnya semayang tu dah jadi biasa dah, tak payah orang duduk suruh dah. Macam mana kerja ni? Faham maksud cerita apa ni? Ini waktu 5 tahun dulu, 6 tahun dulu dah. Mak kita kata apa? Pergi mayang. Sah. Pergi mayang kan? Sah. Wayah balik lagi botang. Sah. Dulu waktu mak 5 tahun, 6 tahun dah ni. Lah ni pun tentang mak 40, bini kata, abang pergi mayang. Sah. Serupa. Ha? Nak habis drama dah sikit dia dah. Kena santau pandemi tu. Tengok drama. Tuan-tuan salli ala Muhammad. Betul ni. Dulu waktu 4, 5, umur 6, 7 tahun baca Quran lah, mak duk ajak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka gitu dulu. Lah ni pun sama. Tabaraka serupa. Pelik tak ni? Pelik tak? Tu kita. Pasal apa? Pasal kita masih duduk dalam posisi nak buat ibadat ni masih mujahadah lagi. Duk berlawan lagi. Sampai bila? Tahu siapa? Pasal kita tak pernah rasa manisnya ibadat. Sepatutnya makin buat seorang alim ambil, dia kata apa? Dia kata aku mendapat kemanisan, kelazatan dalam tahajud ni selepas 20 tahun di mujahadah. Dia dapat juga lepas 20 tahun mujahadah, dapat juga mana tahajud tu. Kita 40 tahun dah semayang tak dapat mana-mana lagi. Duk mujahadah tu. Minta ke Allah. Minta. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah tolonglah ni, ya Allah tolonglah makbul doa aku ni. Dia minta makbul doa tu pasal sungguh-sungguh dia nak. Bukan sekadar nak doa, bukan sekadar nak melantunkan doa, tapi kesungguhan dia supaya Allah makbulkan doa dia tu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengakhiri doanya dengan penuh khusyuk dan merendah diri dengan memohon keampunan untuk dirinya, ibu bapaknya dan seluruh orang beriman, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 41, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yakni kiamat. Tuan-tuan, tengok Nabi Ibrahim bukan setakat minta untuk dia, dia minta untuk anak dia. Nah, salli ala sayyidina Muhammad, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, dan zuriat keturunanku. Kalau sebut zuriat keturunan bukan berhenti takat anak. Zuriat keturunan ni sampai cucu, cicit, cucuk tu. Dia maman cucuk. Lepas cicit apa? Ha? Siap. Oh lagi dahsyat. Ni tak ada. Tu ya. Lepas siap. Tak ada. Ada. Cucu, cicit, siap. Boleh ha. Lepas tu tak tahu lah. Tuan-tuan, minta ibadat ni bukan kat dia, anak cucu je. Nah, solat Muhammad. Sonok tuan, anak-anak kita jenis soleh sonok. Ya, anak-anak kita hafaz Quran syok. Ni waktu PKP hari tu ni, siapa ada anak hafaz Quran tuan-tuan, best. Waktu bulan Ramadan hari tu ni, tarawih. Anak dia hafaz Quran, depan tiap malam tuan-tuan, mayang 20 rakaat. Jadi imam. Siapa? Anak dia hafiz Quran. Sonok ah. Sonok ah. Apa ni macam tak best, angguk pun tak mau ni. Seronok lah, betul lah dia. Tengok ni, tuan-tuan seronok dah kalau ada anak-anak tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak-mak saya pergi masjid dulu dah. Sujud syukur tuan-tuan. Tengok ni, kita tuan-tuan Allah Ustaz Syamad jenuh lah. Cuy cepat tu, bangkitlah semayang. Dia boleh semayang pun besar rahmat lah.
Dia bangkit sembahyang pun besar rahmat lah. Tapi kalau kita ada anak, mak, saya pergi masjid dulu nah. Mak ni nak pergi masjid ni, nak azan. Umur apa ni? Umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Allah, seronoklah tuan-tuan. Nah, minta. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat tu. Dia minta siapa ni? Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan kedua ibu bapakku, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan seluruh orang mukmin pada hari sallallahu alaihi wasallam hisab. Ini disambung pada ayat yang berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat ke-41 selepas daripada doa ni yang akan kita baca pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'al muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ta'atika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala.